Hai murid-murid, jadi kita jumpa lagi untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Jadi sebelum kita beralih kepada tajuk pembelajaran kita, cikgu harap kamu semua telah bersedia dan bersemangat untuk PDPR Bahasa Melayu kita pada kali ini. Okey, mari kita terlebih dahulu berkenalan dulu dengan tajuk. Jadi tajuk pembelajaran kita pada hari ini ada kaitannya dengan subjek sains. Okey, jadi tajuknya ialah kuasa kentang. Jadi biasanya kalau kita dengar kentang ni biasanya dimakan kan. Dijadikan lauk, boleh masak sup, boleh buat tepung dan sebagainya. Okey, jadi apa kaitannya dengan sains? Okey, kentang dia dapat menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Seperti biasa, kita akan lihat dulu fokus utama kita pada hari ini. Jadi bagi standard kandungan adalah 3.3 iaitu menghasilkan penulisan, dan bagi standard pembelajaran pula iaitu 3.3.1 iaitu menulis draft dan menghasilkan penulisan imajinatif. Okey, mari kita beralih pula kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Bagi objektif pembelajaran kita pada hari ini terdapat dua. Okey, yang pertama, murid kenalah dapat menulis draft karangan bertajuk Kuasa Kentang berdasarkan petikan dan gambar rajah yang diberikan. Okey, dan yang kedua, murid dapat menulis karangan lengkap bertajuk Kuasa Kentang berpandukan rangka yang dibina dengan betul. Jadi kedua-dua objektif ini murid kena capai pada hari ini. Sebelum kita memasuki aktiviti kita, cikgu nak kamu tonton dulu satu video, video berkenaan dengan eksperimen tentang kuasa kentang. Bagaimana kentang ini menghasilkan tenaga ataupun elektrik. Mesti kamu tertanya-tanya kan, bagaimana kentang ini boleh menghasilkan elektrik? Jadi cikgu akan tunjukkan video ini, dan cikgu harap kamu fahamlah langkah-langkahnya, dan mungkin ini akan memberikan manfaat kepada kamu pada masa yang akan datang semasa kamu ingin membuat eksperimen tentang kuasa kentang. Jadi mari kita sama-sama menonton video tersebut. Dah tengok video tersebut, jadi terdapat beberapa bahan yang telah disediakan oleh mereka sebelum membuat eksperimen tersebut. Jadi antaranya banyak sebenarnya bahan tu. Nanti kita akan bincang dalam aktiviti yang seterusnya apakah bahan yang diperlukan dan langkah-langkahnya. Bagi kemahiran kita yang ditekankan sepanjang PDP kita pada hari ini adalah kemahiran menulis. Jadi hari ini kita sebenarnya akan menulis sebuah karangan. Karangan ini ada kaitannya dengan kuasa kentang. Jadi mari kita lihat pula slide yang seterusnya. Sebelum kita menulis karangan, karangan yang lengkap, cikgu nak memperkenalkan burger pip. Apa itu burger pip? Cikgu telah menghasilkan burger pip ini supaya kamu dapat mudah ingat cara-cara menulis karangan dengan lengkap dan betul.
Okey, kalau kamu ingat burger, mesti ramai yang suka makan burger kan? Okey, yang cikgu cipta ni, okey, bukanlah burger ayam, bukan burger daging. Okey, tapi burger pip. Okey, ingat burger pip. Okey, jadi bagi menghasilkan burger ini, kita kenalah ada rotinya, kita kena adalah sayur, cheese, lagi daging, ayam, okey, untuk melengkapkan burger tersebut. Jadi begitulah juga dengan karangan. Okey, kalau kita nak tulis karangan, kita mestilah ada roti, ada isinya. Okey, jadi apakah roti dan isinya? Mari kita lihat. Okey, burger pip. Okey, kalau kita lihat, cikgu dah letak anak panah. Okey, roti yang pertama, okey, lapisan pertama tersebut merujuk kepada pendahuluan. Okey, kalau kita lihat bawahnya, okey, isi-isi penting. Terdapat berapa isi? 3 isi. Okey, sekarang ni kamu baru umur 10 tahun. Jadi, okey, kamu hanya perlu belajar 3 isi sahaja. Okey, jadi isi pertama, okey, isi kedua dan isi ketiga. Okey, isi-isi ini adalah isi penting lah. Okey. Dan yang roti yang terakhir, okey, yang paling bawah, lapisan yang ke bawah itu merujuk kepada penutup. Okey. Kenapa cikgu gelar benda ni burger pip? Okey, sebenarnya kalau pip tu merujuk kepada pendahuluan dan I tu sebenarnya isi-isi. Okey. Dan P satu lagi penutup. Jadi kalau kamu nak tulis karangan, ingat sahaja. Oh, burger pip. Okey, apa yang saya perlu ada? Pendahuluan dan kemudian isi-isi. Okey. Dan yang terakhir mesti ada penutup. Okey, kalau tak ada 3 benda ni, memang tak lengkap lah kan? Burger kamu pun tak sedap, betul tak? Okey, jadi begitulah juga dengan karangan kita. Okey, jadi cikgu nak kamu ingat konsep ini. Burger pip. Bukanlah burger ayam, bukanlah burger daging, tapi burger pip. Ingat sahaja burger pip dan karangan kamu akan lengkap lah. Okey? Okey, mari kita lihat pula aktiviti pertama kita. Untuk aktiviti pertama kita akan mula dengan membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Okey, murid-murid boleh buka buku teks, buka surat 112 ya. Okey, kalau kita lihat dalam tu ada disediakan kerangka karangan. Okey, mari kita lihat perenggan yang pertama. Okey, berikut yang cikgu paparkan ini merupakan perenggan pendahuluan. Okey, perenggan pendahuluan. Okey, mari kita baca sama-sama. Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Dengan bantuan guru kelas, mereka mengadakan pameran tentang kuasa kentang. Mereka bersama-sama menyiapkan bahan pameran kelas mereka. Kalau kita lihat dalam perenggan pertama ini, yang juga dikenali sebagai perenggan pendahuluan, okeylah, ada dinyatakan maklumat-maklumat penting supaya kita sebagai pembaca lebih jelas apa yang kita nak sampaikan dalam karangan tersebut. Pendahuluan ini amatlah penting dalam sebuah karangan tersebut. Kenapa? Okey, jadi pendahuluan ini dia boleh dikatakan sebagai pengenalan lah. Pengenalan untuk sesebuah karangan. Pengenalan ini memberikan idea, okey, idea utama kepada pembaca tentang apa yang akan mereka baca untuk seterusnya. Jadi perenggan pendahuluan ini amatlah penting. Okey, kalau kita lihat contoh pendahuluan ini hanya terdiri daripada 3 ayat sahaja. Jadi sekiranya kamu ingin menulis pendahuluan, kamu tidak perlu tulis panjang-panjang. Okey, 2 hingga 3 ayat sudah memadai. Jadi ingat, pendahuluan ini sangatlah penting dalam karangan kita. Mari kita lihat pula gambar-gambar yang terdapat dalam muka surat tersebut. Okey, kalau kita lihat gambar yang pertama, apa yang Zara tengah buat?
Okey, Zara dan rakan-rakannya tengah berbincang dengan gurunya mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen nanti. Okey, mari kita lihat gambar yang kedua pula. Okey, apa yang Zara tengah buat? Zara tengah membuat sesuatu tu. Di situ kita dapat lihat Zara tengah menjalani eksperimennya. Okey, kalau kita lihat pula gambar yang terakhir, rakan-rakannya tengah apa? Bertepuk tangan. Mereka sambil menyaksikan hasil eksperimen Zara dan ahli kumpulannya. Mari kita lihat dengan lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Zara dan rakan-rakannya. Kita pun telah selesai untuk menganalisis petikan dan juga gambar-gambar yang terdapat dalam muka surat tersebut. Jadi, mari kita beralih ke aktiviti yang seterusnya, iaitu menulis draft dan menghasilkan penulisan. Bagi perenggan yang kedua, tidak disediakan ya. Jadi, kamu kena menghasilkan perenggan tersebut sendiri. Tetapi buku teks tersebut, dalam halaman tersebut, mereka telah menyediakan kerangka bagi perenggan tersebut. Mari kita lihat sama-sama. Maklumat yang pertama yang disediakan untuk menghasilkan perenggan yang kedua ialah menyediakan peralatan. Dan yang kedua, bahan-bahan yang diperlukan. Dan yang terakhir, menjalankan aktiviti bersama-sama. Mari kita sama-sama menulis draft untuk perenggan kedua. Baiklah murid, untuk maklumat yang pertama iaitu menyediakan peralatan. Mari kita lihat sama-sama. Siapa yang menyediakan peralatan tersebut? Kalau kita lihat gambar yang telah cikgu sediakan ini, kita dapat lihat Zara dan rakan-rakannya tengah menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, betul? Jadi di situ kamu boleh tulis Zara dan rakan-rakannya menyediakan peralatan dan jangan lupa tanda nokta. Baiklah murid-murid, mari kita lihat maklumat pertama yang diberikan untuk menghasilkan draft. Menulis draft perenggan yang kedua. Mari kita lihat maklumat pertamanya, menyediakan peralatan. Kalau kita nak buat ayat, kita kena fikir dulu siapa. Siapa yang menyediakan peralatan ini? Jadi kalau kita lihat gambar yang cikgu tunjukkan ini, kita dapat lihat Zara dan rakan-rakannya. Zara dan rakan-rakannya telah menyediakan peralatan. Kalau kita nak panjangkan lagi ayat tersebut, kita boleh letak Zara dan rakan-rakannya menyediakan peralatan yang diperlukan untuk eksperimen mereka. Dan jangan lupa tulis apa? Tanda baca, iaitu tanda nokta. Maklumat yang kedua yang telah diberikan ialah bahan-bahan yang diperlukan. Jadi, apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen ini? Dalam gambar tersebut juga ada nyatakan bahan-bahan yang diperlukan. Mari kita lihat sama-sama apa yang ada dalam gambar tersebut. Dalam tu ada kentang, ada mentol diode pemancar cahaya yang juga dikenali sebagai LED, dan klip kertas keluli serta tembaga. Jadi kita hanya akan menggunakan bahan tersebut. Bagi membina ayat tersebut, kita mulakan dengan bahan-bahan yang diperlukan. Lepas tu ialah kita salin balik bahan-bahan yang kita nampak dalam gambar tersebut. Jadi ayat lengkapnya ialah bahan-bahan yang diperlukan ialah kentang, mentol diode pemancar cahaya, klip kertas keluli, dan tembaga. Tanda nokta. Mari kita lihat pula maklumat yang terakhir, iaitu menjalankan aktiviti bersama-sama.
Jadi, siapa yang menjalankan aktiviti bersama-sama? Zara dan rakan-rakannya kan? Oke, jadi bagi menggantikan, sebab dalam ayat pertama kita dah gunakan Zara dan rakan-rakannya. Oke, jadi bagi mencantikkan lagi karangan kamu boleh tukar Zara dan rakan-rakannya kepada mereka. Oke, jadi ayat kamu akan berbunyi begini. Mereka menjalankan aktiviti bersama-sama. Tanda nokta. Jadi cikgu baca balik perenggan lengkap bagi perenggan kedua. Zara dan rakan-rakannya menyediakan peralatan yang diperlukan untuk eksperimen mereka. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kentang, mentol diode pemancar cahaya, klip kertas keluri, dan tembaga. Mereka menjalankan aktiviti bersama-sama. Itulah cara kita menghasilkan draft kita, ya. Jadi mari kita meneruskan aktiviti ini dengan draft yang ketiga. Okey, kalau kita lihat maklumat yang disediakan, maklumat pertama iaitu memulakan uji kaji. Siapa yang memulakan uji kaji? Zara dan rakan-rakannya kan? Okey, jadi kita boleh mulakan ayat kita. Okey, ayat pertama untuk perenggan ketiga kita dengan mereka memulakan uji kaji. Nak panjangkan lagi? Okey, kalau kita nak panjangkan lagi dengan memasang litar. Kita tengok gambar tu balik. Apa yang Zara tengah buat? Zara tengah memasang litar kan? Benda tu, benda yang tengah Zara pegang tu disebut ataupun dipanggil sebagai litar. Jadi ayat kamu akan menjadi mereka memulakan uji kaji dengan memasang litar. Tanda nokta. Mari kita lihat maklumat yang kedua. Berpandukan langkah kerja. Jadi sebelum mereka laksanakan aktiviti ini, mesti mereka ada langkah-langkah kerja kan? Jadi mereka akan memasang litar tersebut dengan berpandukan langkah kerja. Jadi ayat kita akan menjadi litar tersebut dipasang dengan berpandukan langkah kerja. Sambung. Yang telah disediakan. Tanda nota. Jadi ayat yang kedua untuk perenggan kamu, litar tersebut dipasang dengan berpandukan langkah kerja yang telah disediakan. Mari kita lihat pula maklumat yang ketiga, iaitu melengkapkan litar. Ni dah langkah terakhir kan? Jadi mari kita mulakan ayat dengan langkah terakhir, koma. Siapa? Zara dan rakan-rakannya. Langkah terakhir, koma. Zara dan rakan-rakannya melengkapkan litar. Tanda nokta. Begitulah cara kamu untuk menulis draft. Jadi untuk perenggan ketiga yang lengkap, cikgu akan baca balik ya. Mereka memulakan uji kaji dengan memasang litar. Litar tersebut dipasang dengan berpandukan langkah kerja yang telah disediakan. Langkah terakhir, mereka melengkapkan litar. Dan nokta. Dapat? Mari kita teruskan dengan perenggan yang keempat. Isi yang terakhir kita. Untuk isi yang terakhir, iaitu perenggan keempat, maklumat yang telah diberikan ialah berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Itu maklumat yang pertama. Jadi macam mana kita nak menghasilkan ayat lengkap bagi frasa yang telah diberikan? Mari kita lihat. Berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Siapa yang berdiri di samping bahan pameran tersebut?
Zara dan rakan-rakannya. Jadi, bagi melengkapkan ayat ini, kita boleh tulis Zara dan rakan-rakannya berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Tanda noktah. Okey, maklumat yang kedua, lampu LED menyala. Macam mana lampu tu nak menyala? Kalau kita lihat, Zara ada melakukan sesuatu. Apa yang dia buat? Dia menekan switch tu. Jadi, ayat kita akan menjadi apabila switch ditekan, lampu LED menyala. Tanda noktah. Itulah untuk ayat kedua kita dalam perenggan ini. Okey, maklumat yang terakhir yang kita dapat ialah para penonton bertepuk tangan. Okey. Kalau kita lihat dalam gambar ini, rakan-rakan serta Cikgu Zara tengah menepuk tangan. Kenapa mereka menepuk tangan? Mereka berasa teruja kan sebab nampak switch tersebut menyala. Okey, jadi kita boleh tulis para penonton yang melihat bertepuk tangan. Tanda noktah. Okey, dapat? Okey, mari kita lihat pula perenggan yang terakhir, iaitu yang dikenali sebagai apa yang cikgu cakap tadi dalam bergepip kita. Ya, perenggan yang terakhir juga dikenali sebagai penutup. Jadi untuk karangan kuasa kentang ini, penutup telah disediakan. Okey, jadi kamu cuma salin balik sahaja ya. Salin balik sahaja dan mari kita baca sama-sama. Zara dan rakan-rakannya berasa gembira kerana dapat menyertai pameran Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi dengan jayanya. Pengalaman ini tidak akan dilupakan oleh mereka. Jadi, dalam karangan ini kita dapat tahu bahawa Zara dan rakan-rakannya berasa gembira kerana mereka berpeluang untuk menyertai pameran Minggu Sains ini. Betul tak? Okey, jadi kita jelaslah dengan apa yang ingin disampaikan dalam karangan kuasa kentang ini. Kita beralih pula kepada aktiviti yang terakhir kita, iaitu menulis karangan lengkap berpandukan draft yang dihasilkan. Okey, tadi cikgu dah membantu kamu dalam menghasilkan draft. Okey, jadi sekarang tugas kamu adalah menyalin semula ya. Menyalin semula draft tersebut. Okey, dan hasilkan sebuah karangan yang lengkap. Okey, cikgu dah bagi contoh ya. Pertama sekali kamu tulis tajuk karangan kita pada hari ini, iaitu kuasa kentang. Okey, kemudian kamu mulakan dengan perenggan yang pertama, iaitu pendahuluan kita. Ya, salin balik sahaja. Okey, dan diikuti dengan isi-isi penting dan penutup. Okey. Jadi ingat, sebelum memulakan sesuatu perenggan, okey, kamu kena letak dua jari di hadapan ya sebelum memulakan ayat kamu. Itulah caranya untuk menulis perenggan ataupun memulakan perenggan yang baharu. Okey. Jadi cikgu harap video ini dapat memberikan kamu sedikit ilmu tentang sains dan juga sedikit pengetahuan tentang cara-cara menulis karangan dengan baik dan karangan yang lengkap. Okey, jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, sesi kita yang seterusnya. Bye murid-murid, selamat maju jaya dan cikgu harap kamu semua dapat menyiapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Okey.